Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita nak belajar ni sistem elektronik. Okey, untuk reka cipta kita 5. Kita tengok slide yang pertama. Apa dia standard pembelajaran? Yang pertama ialah menyatakan nama dan maksud simbol komponen elektronik seperti switch, perintah, diode, transistor, pemuat, kapasitor dan kompas. Okey, selain pada kita kenal nama dan maksud dia, kita perlu mengenal fungsi komponen yang terdapat dalam sistem elektronik. Okey, ada dua perkara lah. Kita kenal nama, simbol dan fungsi. Okey, yang pertama, komponen yang pertama kita kenal switch. Switch ada banyak jenis, ada switch hard, switch SPDT, switch besar, switch mono lah. So ni contoh-contoh switch. So kalau tengok switch ni adalah simbol lah. Switch ni kalau kita tengok dia kurang lah, cuma mungkin dia ada satu arah, dua arah lah. Okey, apa fungsi switch? Ialah menyambung dan memutuskan meter. Okey, kita pergi slide yang seterusnya. Okey, kita kenal perintah tetap. Okey, perintah tetap, ni bentuk komponen perintah tetap. Okey, simbol dia kalau tengok sini bentuk kotak ataupun bentuk zigzag. Fungsi dia, kegunaan perintah tetap adalah mengawal arus dalam satu meter. Okey, nilai yang diukur adalah unit ohm. Maksudnya kalau benda yang diukur untuk perintah ni, dia nak kawal arus ni, kita guna unit ohm. Kalau macam di SIM, dia punya unit adalah gram ataupun kilogram, tapi perintah tetap unit dia adalah ohm. Okey, semakin tinggi nilai rintangan, semakin rendah arus yang mengalir melalui. Okey, maksudnya dia fungsinya mengawal arus. Maksudnya lagi tinggi nilai rintangan, dia ada nilai dia lah perintah ni. Kalau lagi tinggi nilai rintangan, makin rendah lah arus mengalir melalui. Maksudnya arus tak boleh masuk banyak. Maksudnya dia ni macam ibarat polis lah, dia roadblock bagi arus tadi. Dia tak bagi arus ini lalu. Dia kurangkan arus tadi, bagi tinggi nilai roadblock tadi. Maksudnya nilai polis yang ada di roadblock tadi, maksudnya lagi rendah lah arus yang mengalir melalui. Lagi rendah lah penjahat ataupun orang yang melanggar undang-undang ni untuk melalui roadblock tersebut. Okey, itu cikgu beri contoh ya. Okey, nilai perintah ditandakan dengan kod warna. Dia ada warna pada perintah tetap. Okey, kita tengok warna-warna bagi kod perintah tetap. Okey, warna-warna ni kalau kita kena hafal, kalau ikut turutan kita start dengan hitam, perang. Perang ni adalah warna coklat merah, jingga oranye, kuning, hijau, biru, ungu, kelabu dan putih. So warna ni kena ikut turutan, kena hafal lah. Kalau zaman saya dulu cikgu bagi formula haji, hitam, pak, mat, orang tu orange, kaya hantar bunga untuk kekasih pujaannya. Kita hafal lah ikut akronim yang kita suka . So ni contoh yang cikgu buat lah. Okey, hitam maksudnya kosong. Nilai ni kena hafal. Hitam tu adalah kosong, perang ataupun coklat tu adalah 1, merah 2, jingga 3, kuning 4, hijau 5, biru 6, ungu 7, kelabu 8 dan putih 9. Kena hafal ikut urutan. Okay, dah hafal warna-warna ni. So kalau diberi bintang tadi dia ada color dia. Okey, kod laju warna yang terdiri pada 4 laju. So dia ada 4 color. Okey, laju pertama menunjukkan nilai pertama. Maksudnya kalau nilai pertama ni dia ada warna dia, nilai pertama. Laju kedua, nilai kedua. Laju ketiga, bilangan kosong. Okey, laju ketiga bilangan kosong ni maksud dia berapa nilai digit sifar yang ada. Dia lain sikit lah. Kalau yang ni kita refer, dia ada nilai, kita refer ya dalam jadual. Kalau ini warna apa, kita refer ya dalam jadual. Tapi bila yang ketiga, bilangan sifar. Tadi kita tengok contoh. Dan satu lagi bilangan keempat ialah nilai toleransi. Nilai toleransi tu maksudnya setakat mana dia plus minus untuk arus tadi. Okey, ini contoh cara nak baca kod warna. Kita telah contoh laju pertama, warna kuning. Kalau refer dalam jadual, warna kuning adalah nombor 4. So, warna ungu yang kedua, nombor 7. So, tengok yang ketiga pula, warna perang menunjukkan bilangan kosong. Okey, maksudnya bilangan perang tadi adalah nilai dia adalah 1 sebenarnya. Bila dia nilai dia 1, menunjukkan bahawa nilai sifar itu adalah 1.
Maksudnya nilai sifar tu adalah 1. Okey, kalau warna dia warna merah, Haji, Pak Mat, merah tu 2 kan? So bila merah tu 2, maksudnya nilai kosong tu ada 2. Okey, jadi emas pula, sini warna dia ada emas, perak dan tak berwarna. Emas plus minus 5%, tapi kalau perak plus minus 10%, kalau tak berwarna plus minus 20%. Okey, jadi nilai pintang yang boleh dibaca bagi pintang di atas ialah jadi 4, 7, kosong ada 1, jadi 470 ohm. Kalau nak lebih detail, kita boleh buatlah 470 ohm darab dengan 5%. Jawapan dia 27.5 ohm. Okey. Jadi nilai pintang ni kita boleh katakan dari 46.5 ohm hinggalah ke 4.93.5 ohm. Maksudnya kita tolak lah 470 tadi. Dapatlah plus minus dia. Okey, kita tengok yang seterusnya. Okey, perintang tadi ada perintang tetap. Ni perintang boleh laras. Okey, perintang boleh laras. Kalau tengok sini, dia maksudnya dia mengawal arus, tapi arus tu dia boleh kawal lah. Maksudnya tadi kalau tetap kalau dia waktu nilai dia 470 lah. Tapi kalau perintang boleh laras, dia boleh ubah. Maksudnya dia boleh jadi kosong, dia boleh jadi 2, jadi 3. Jadi ikut yang kita nak. Okey, ni simbol dia. Okey, ni simbol dia. Dia ada zigzag dan anak panah. Tadi ada zigzag saja kan? Bila ada anak panah, dia boleh laras. Okey, dia boleh laraskan lah. Okay, kita tengok yang seterusnya. Okey, kita nak kenal diod. Okey, ni komponen diod lah. Komponen diod, okey, ni simbol dia. 3 segi, ada galang. Lepas galang tu adalah simbol K. K adalah cathode, A adalah anode. Anode adalah positif, cathode adalah negatif. Okey, komponen ni berfungsi untuk membenarkan aliran arus elektrik ke satu arah sahaja. Okey, fungsi dia untuk membenarkan aliran arus mengalir sehala. Maksudnya arus tadi dia boleh masuk daripada positif balik ke negatif. Dia tak boleh patah balik. Kalau arus tadi nak sonsang tak boleh. Okey, digunakan untuk menukar arus mengalir kepada arus terus. Okey, yang positif sebagai anode dan yang negatif sebagai cathode. Okey, kita pergi yang seterusnya. Okey, diod tadi diod biasa je kan? Okey, ni diod pemancar cahaya ataupun singkatan dia LED. Lightning emitter diode nah. So ni gambar diod lah. Diod ni ibarat macam kita tengok lampu raya yang warna-warni tu adalah diod. Diod pemancar cahaya. So simbol dia banding dengan diod tadi, dia tak ada anak panah tadi. Okey, ni sekarang ni ada anak panah, maksudnya yang ni adalah LED. Okey, dia ada sama juga, dia ada anode, dia ada cathode. Nah, kaki yang panjang ni adalah anode, kaki yang pendek ni adalah cathode. Kaki negatif lah. Okey, diod pemancar cahaya adalah diod yang boleh menyala apabila arus mengalir melaluinya. Maksudnya diod ni bila kita letakkan arus, dia boleh mengeluarkan cahaya lah. Okey, disebut sebagai LED, singkatan light emitting diode. Okey, yang ni yang cikgu dah cerita tadi nah. Kita tengok yang seterusnya. Okey, perintang peka cahaya. Tadi kita dah belajar perintang tetap, perintang boleh laras, dan sekarang ni perintang peka cahaya. Ini komponen dia lain lah, perintang peka cahaya. Okey, dia punya simbol dia kalau tengok ada zigzag macam perintang tadi juga. Cuma tadi anak panah keluar. Yang ni anak panah dia 3 masuk ataupun 2 lah masuk. Menghala ke arah perintang tadi. Tadi dia keluar lah, dia keluar 1, tapi sekarang ni dia masuk. Bila masuk ni kita panggil sebagai LDR. Sebutan ni kita sebagai LDR, light dependence resistor. Okey, nilai rintangan bergantung pada cahaya diterima. Maksudnya nilai rintangan bagi bintang peka cahaya ni bergantung pada cahaya. Okey, semakin banyak cahaya diterima, semakin kecil rintangannya. Sifat dia ni macam dia ada sifat semula jadi dia. Maksudnya macam kita ni ada setengah ni cepat marah, ada setengah ni cepat sejuk nah. So jadi perintang ni pun dia ada, bila banyak terima cahaya, dia jadi rintangan dia kecil. Yang ni kamu pernah hafal lah. Kita pergi
pergi slide yang seterusnya, transistor. Okey, ni transistor. Trans ni maksudnya 3. Nah, 3 kaki lah. Ini salah satu komponen yang ada 3 kaki. Okey, komponen yang digunakan untuk membesarkan arus dan bertindak sebagai Swiss. Satu-satunya komponen kita nampak macam bukan Swiss, tapi dia boleh jadi Swiss. Dia boleh besarkan arus. Kalau arus tu masuk kecil je, kita boleh jadikan dia besar. Okey, bahan dia dibuat pada bahan positif dan bahan negatif. Ada 3 kaki, iaitu kaki pemungut, collector, kaki tapak, base dan kaki emitter. Ya, kaki E. So, kena hafal lah. Kaki pemungut, collector, kaki tapak, base dan kaki pemancar emitter. Okey, ni simbol dia. Okey, dia lain lah. Ada NPN, NPN dan PNP. Okey, dan kalau tengok simbol dia, okey, apa beza dia? Gambar dia sama kalau tengok. Cuma beza anak panah. Okey, anak panah nak senang kamu hafal. Cikgu suruh hafal dengan PNP lah. Maksudnya, ni emitter kan? Pemancar pergi ke tapak. Okey, mana satu lagi tu opposite lah. Maksudnya kamu bila NPN ni opposite dia. Jadi PNP maksudnya anak panah pergi ke tapak. Kamu hafal itu, mana kamu dah hafal dah transistor NPN dengan PN. Okey, mesti dia samalah, cuma dia ada 2 jenis dia. Okey, yang berikutnya adalah komponen nama kapasitor ataupun pemuat. Okey, berfungsi untuk menyimpan dan membuang cas. Okey, dia macam ibarat bateri lah. Dia macam untuk elektronik. Dia boleh simpan cas dan dia buang cas. Okay, unit dia adalah farad F. Biasanya nilai dia kecil, diukur dalam microfarad. Okey, kapasitor mempunyai nilai tinggi yang boleh menyimpan lebih banyak elektrik. Dan ia juga mengambil masa untuk mengecas dan membuang cas. Ada 2 jenis kapasitor iaitu berkutut dan tidak berkutut. Kita tengok yang berkutut dan tak berkutut. Apa maksudnya? Berkutut maksudnya ada kaki positif dan kaki negatif. Ini komponen dia. Kalau tengok ada tanda tolak tu kat badannya, maksudnya kaki negatif lah. Okey, ni simbol dia. Simbol dia macam simbol bateri. Tapi kalau bateri dia panjang satu dan pendek satu. Yang ni dia sama panjang. Okey, dan satu lagi kapasitor jenis tidak berkutut. Kapasitor tidak berkutut, kaki dia sama dan dia tiada positif, tak ada negatif. So, mana jenis tak berkutut lah. Okey, kita pergi yang seterusnya. Okey, komponen yang berikutnya adalah pembas ataupun buzzer. Okey, ni simbol bagi pembas piezo. Okey, komponen fungsi dua-dua pembas ni adalah untuk menukar tenaga elektrik kepada tenaga bunyi. Okey, bila ada elektrik dia akan menjadikan bunyi lah. Okey, cuma ni pembas piezo, ni simbol dia menghasilkan bunyi yang nyaring. Kalau kita pasang bunyi nyaring, berkutut positif dan negatif, voltan dia di antara 1.5 hingga 12 volt. Dia guna bateri yang kecil sahaja untuk membunyikan dia lah. Okey, pembas elektromagnet. Okey, ni kecil dia, halus dia pembas ni, menghasilkan bunyi yang rendah. Tadi bunyi yang tinggi kan, nyaring kan. Okey, tidak berkutut maksudnya kamu boleh letak ikut suka kamu, tak ada positif, tak ada negatif. Dan voltan dia di antara 6 hingga 12 volt. Tinggi lah, voltan dia adalah tinggi, kena guna bateri yang tinggi lah. Okey, data elektronik. Okey, dah kenal komponen, kita kenal sikit lah data elektronik. Okey, macam mana sambungan dia secara skematik. Jadi nak faham bila kamu nak buat kerja elektronik, kamu kena faham data elektronik lah. Okey, ada 2 jenis, data skematik dan data bergambar. Data skematik menunjukkan sambungan komponen dalam bentuk simbol 2 dimensi, manakala data bergambar sambungan komponen dalam bentuk 3 dimensi. Okey, ni berikut contoh lah jenis lukisan. Ni data skematik. Ni data bergambar. Maksudnya gambar betul lah, nampak bateri, nampak LED. Yang ni simbol, dari segi simbol. Ni maksudnya ni data skematik. Okey, cikgu rasa sampai setakat ni dulu PDP kita pada hari ini. Nanti cikgu akan sambung pula sebesikit lah sambungan bagi data elektronik. Dan itu sahaja, sekian dahulu. Sekian, terima kasih.